Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء. اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا. اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang berhormatnya kepada pengurusi majlis yang sudi menjemput akan saya pada malam yang mulia ini, saya sangat-sangat berterima kasih kepada beliau dan kepada Imam Khatib Bilal dan pula kepada kamakan-kamakan semua yang ada di Kampung Tasu ini yang saya berhormat juga. Dan yang berhormatnya kepada Tok Nebeh dan kepada pucuai-pucuai semua, dan kepada Tok Menih, dan kepada kalau sikit ada Nayuk, Nak Obota dan ceroboh-ceroboh semua, dan semua daripada pemimpin-pemimpin yang ada di Kampung Tasu ini. Dan yang saya tak lupa lagi ucapan ribuan terima kasih kepada kakak bapa dan kak ibu yang sanggup menunggukan saya pada malam ini. Boleh kata alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Walaupun bagaimanapun saya tak pernah mari ke sini, ke Kampung Tasu, tak pernah mari bercakap sini dan tak pernah kenal dengan orang sini, tapi dengan melalui telefon saya ada bercakaplah dengan saudara terimeh kita ni, daripada khali kita yang ada di Kampung Bukit Kong. Tapi dengan melalui dia, sebab tu boleh berhubung dengan Tok Tasu di sini. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala sekali lagi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan peluang kepada saya dan kepada adik kakak kampung di sini, daripada hadirin hadirat yang ada di hadapan saya pada malam ni, boleh kata nikmat ataupun nugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang amat-amat besar kepada saya sendiri dan kepada orang-orang di sini, daripada kakak ibu dan kakak bapa, saudara dan saudari yang dihormati dan dimuliai sekaliannya. Jadi alhamdulillah, belum daripada yang saya nak bercakap ataupun tajuk yang diberi pada saya ialah tajuk pemimpin. Dikatakan ulil amri ataupun dikatakan pemimpin, seluruhnya pemimpin kampung, daripada Imam Khatib Bilal
daripada tok nebe tok meni, daripada nayu oboto, daripada cara bos semua dan pemimpin-pemimpin yang ada di dalam kampung di Tasu ini. Jadi sebelum daripada kita nak masuk kepada tajuknya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayatnya, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada satu ayat ini, wa zakir, dan hendak mengingatilah engkau ya Muhammad, fa inna zikra, maka sesungguh ingat mengingati ini tanfa'ul mu'minin, yakni dikatakan memberi kegunaan dan memberi faedah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa yang dihormati sekalian, jadi dengan apa yang ingat mengingati di antara kita, macam pada malam ini saya datang ke sini, maka saya beri ucapan dan saya bercakap sepatah dua kata dengan kau bapa dan kau ibu di sini. Mana kata ingat mengingati, ini satu faedah yang amat besar ataupun dikatakan kegunaan yang Allah Ta'ala beri keberkatan dengan kita, zikra ataupun beri ingat mengingati di antara kita, maka Allah Ta'ala bagi keberkatan di dalam pemberian itu ataupun di dalam cakapan itu Allah Ta'ala winaf'ah. Sebab tu Nabi SAW bersabdanya, ad-dinun nasihah, bermula agama itu ialah kena nasihat gimari. Makna kita kena kandak kigapan nasihat, yakni kandak kita nak beri kebaikan di antara kita. Jadi sebelum daripada saya nak bercakap tajuk yang diberikan oleh pemimpin di sini ataupun imam kita, jadi saya ni satu orang yang duk camuh lah sekarang, lebih kurangnya demo pun duk kenal dah saya, nama Baba Fikri, ayah demo kenal dengan Baba Fikri bin Haji Abdullah ataupun dikatakan Baba Yi. Saya duduk di kampung Pohon Jawi, kawasannya jalan di dalam Tambung Seting ataupun di dalam Budi ampun mencawat jalan. Apa tu saya ni boleh ditemu tu kenal saya ni di dalam YouTube. Tapi belum kena tuai sunguti, belum tengok tuai sunguti, tapi pada malam ni saya boleh mari temung dengan orang-orang sini, dengan adik-adik kakak kampung sini, dengan orang tua-tua sini, dengan hadirin hadirat di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia suka apabila kita saat itu berjumpa dan kita bertemu. Kemudian bertemu kita kerana Allah dan tinggal kita kerana Allah, berpindah kita kerana Allah. Macamnya amba mai pada malam ni, amba mai temu dengan orang sini lillah, liwajhillah, khalisan liwajhil karim, yakni semata-mata kerana Allah dan semata-mata nak meninggikan agama Allah, li'i'la'i dinillah, yakni kerana nak meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah Subhanahu wa taala kata, khazani wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Hendak mengingatilah engkau ya Muhammad, sesungguh ingat mengingati ini memberi kegunaan di antara kita. Sebab itulah kita berharapnya kepada pemimpin-pemimpin semua ni, daripada tok imam, daripada tok khatib, daripada tok bila, daripada tok nebe, daripada tok meni, daripada pucuai, ini yang kena dakwah ataupun kita kena seru dan kita kena mengajak ahli kampung kita ini kepada jalan berdamai dan kepada jalan Allah ataupun pada jalan kebajikan dan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman-Nya pada satu ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada satu ayatnya, ud'u ila sabili rabbik, hendak menyerulah oleh engkau, hendak memanggillah oleh engkau, hendak mendakwahlah oleh engkau ya Muhammad, ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhan engkau itu, bil hikmati, dengan hikmat. Makna kata kita nak dakwah
kita nak mengajak ahli kampung seperti tu imam, nak ajak ahli kampung pergi pada masjid, nak ajak ahli kampung mari tempat ceramah, ajak ahli kampung pergi jemaah, ajak ahli kampung pergi pada Jumaat, ajak ahli kampung pergi pada mengaji. Tapi kita kena ada cara secara halus-halus, bukan dengan secara kasar, secara kasar gorok, ataupun dengan kerasi, ataupun dengan gagahi. Ini bukan jalan agama, dan ini bukan jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala kata dah, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Hendak engkau menyeru dan dakwahlah kepada agama Tuhan engkau, yakni bil hikmah, dengan cara berhalu-halusi, dengan cara ilmu hikmah, ataupun dengan ilmu yang naf'ah, ataupun dengan cara rusia yang sangat-sangat halus, dengan berhalus. Wal mau'izatil hasanah, dan pula dengan secara pengajaran yang terelok, pengajaran yang terbaik, pengajaran yang terelok. Misalnya kita kata di dalam kampung kita orang kurang di segi jemaah, lepas tu bagi imam ataupun pemimpin nak buat lagu mana nak buat orang mari jemaah. Ini kita kena fikir. Lepas tu kita saat ni tu kena tengoklah nak buat cara lagu mana. Kita tengok cara Nabi, dia buat macam mana kepada sahabat-sahabat ridwanullahu alaihim yang ada di Al-Madinatul Munawwarah. Nabi buat macam mana? Sahabat saat itu apabila dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, khodok naik patama, turun patama, khodok menyadakkan tama, turun daripada patama, tak bisa nyadak, khodok menyaku tak cak, khodok bajak tak bajak. Nah, Nabi buat macam mana? Nabi buat peseng mana kepada ahli Madinatul Munawwarah minal muhajir wal ansar, daripada muhajir wal ansar. Nabi buat macam mana kepada mereka? Kenapa boleh mereka kasih kepada masjid, mereka kasih kepada semaya, mereka kasih kepada agama, mereka kasih kepada ad-dinillah ataupun ad-dinil hanif. Kenapa boleh mereka kasih sangat-sangat kepada agama Allah? Tengok puak muhajirin yang datang mari daripada Makkah Al-Mukarramah, apabila mai masuk kepada Madinah, mereka tahukan reta mereka di Mekah, tinggal bini mereka di Mekah, tinggalkan reta-reta di Mekah. Apabila turut mari jumpa dengan Nabi di Madinah, kemudian dia tak ada sekarang, tak ada reta, tak ada kan harta, tak ada duit pitih, tak ada isteri, tak ada bini, tapi mari duduk di Al-Madinatul Munawwarah. Orang Madinah buat macam mana kepada Al-Muhajirin? Ini contoh dan teladan yang terbaik bagi kita ibu bapa yang dihormati. Orang muhajir ni mari daripada Mekah, isteri tak ada, harta tak ada, duit tak ada, tinggalkan harta benda, tinggalkan rumah, kerana nak turutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turutkan Nabi buat apa? Li'i'la'i dinillah, kerana nak meninggikan agama Allah. Li'i'la'i kalimatillah, kerana nak membesarkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sanggup tinggalkan bini, mereka sanggupkan tinggalkan anak dan harta mereka. Kemudian mari ke Madinah turutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kurbanannya? Bagi muhajirin, tinggal rumah, tinggal anak, tinggal bini, mari ke Madinah kerana ikutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana nak meninggikan agama. Kemudian kurbanan bagi orang-orang Ansar, apanya? Hak yang mari daripada Mekah tak ada bini, orang-orang Ansar bagi bini kepada mereka. Mereka tak ada tanah, orang Madinah wi tanah pada mereka. Mereka tak ada harta, orang Madinah wi harta pada mereka. Mereka tak ada pakai, orang Madinah wi pakai. Inilah ibu bapa yang dihormati. Bagi pemimpin-pemimpin bersama, bagi kawan bapa dan kawan ibu sama. Jadi kita nak wi satu ataupun kita nak wi berjaya di dalam kampung kita, bermakna kata pemimpin dengan orang kampung ni, makna kata kena boleh masuk, boleh pergi mari, boleh keceh, boleh kira, boleh ikuti. Sebab tu pemimpin hak paling besar sekali kena jadi contoh dan tauladan bagi anak-anak kampung ataupun anak rakyat ataupun ahli-ahli kampung. Sebab tu satu syair kita dengar, satu syair kata nak la tanhar an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika azimu. Ni syair kata,
Jadi kalau kita duduk tangga martabat pemimpin, misalnya kita imam masjid, ataupun kita khatib masjid, ataupun kita tok nebel tok meneh, kama dia cuba kita fikir di sini ni katana, la tanha an khuluqin, jangan engkau larangkan daripada satu perangai. Mu jangan lari daripada satu perangai, mu jangan lari daripada satu perbuatan, mu jangan lari daripada satu kejahatan. Wa ta'tiya mislahu, serta engkau itu buat datangkan seumpamanya. Jadi kita nak lari demo, misalnya kita tok imam, misalnya kita tok nebel, kita nak lari rakyat kita tak minum masalah, tapi kita sendiri dak pergi jebuk arak masalah. Kemudian lari kita, cakap pai kita itu orang panggil tidak berkesan apa-apa kepada ahli kampung kita. Sebab tu syair katanya, la tanha an khuluqin, jangan engkau lari daripada satu perangai yang tak baik, daripada satu ukara yang tidak baik. Wa ta'tiya mislahu, serta engkau bawa datangkan seumpamanya. Misalnya kita pemimpin, kita lari demo minum arak, tapi kita sendiri duk gomo, kita lari demo tak wiwat benda jahat, kita sendiri gomo benda jahat. Kama syair kata lagi dah, arun alaika azimun, kecelaan yang amat besarlah ke atas engkau itu. Jadi kalau kita nak lari demo, tak sewi demo mengupak kau orang, tapi kita tak boleh ngip, tak boleh kelipar, mengupak tak ada berhenti-berhenti. Kita lari demo, tak sewi kecek orang, kita sendiri duk kecek orang, tak ada berhenti-berhenti. Misal ni, mau buat misal ni, nah ahli kampung semua, kalau misalnya kamu nak contoh di dalam rumah tangga kita, kita ni pemimpin dia panggil apa? Pemimpin bagi crop keluar. Misalnya ayah dengan ibu orang panggil jadi kah? Yakni pemimpin, ataupun dikatakan dah pemimpin bagi crop keluar, ataupun huana crop keluar. Kemudian misalnya kita nak wi anak kita jujur, nak wi anak kita saleh, nak wi anak kita jadi baik, nak wi anak kita jadi molek, ibu dan ayah itu sebagai contoh dan tauladan hak mula-mula sekali untuk anaknya. Kalau ayah jahat, payah sikitlah anak nak jadi molek. Kalau ibu saat itu jahat, payahlah anak nak jadi molek. Sebab itulah pimpinan ataupun qaid, qudwah di dalam rumah tangga, di dalam usrah, ialah ibu dan ayah itulah sebagai curuming bagi kau, bagi anak dan cucu-cucunya. Sebab itulah ibu dan bapa, kita nak lari anak kita tak sewi isap rokok, kita isap rokok sendiri. Kita nak lari anak kita saat ni tak sewi tengok royak, kita sendiri tak boleh teripang royak. Kita nak lari anak kita tak sewi main benda tak molek, kita sendiri duduk rumah, pak kita nak lari macam mana ke dia. Kita sendiri tak boleh jadi uswatun, kita sendiri tak boleh jadi qudwah, tak boleh jadi pemimpin, tak boleh jadi ikutan. Apa ke anak kita nak turut kita. Mula-mula sekali orang panggil nak jaya oleh kampung, dia kena jaya di rumah tangga dulu. Ini yang nak ambil kutik, nak royak cerah-cerah, nak royak nyata-nyata, nak wijaya kampung, ya bukan mari benda besar dulu supaya kita tengok negeri ya. Ya bukan mari jadi negeri dulu, ya jadi satu rumah ke rumah tangga, ke rumah tangga, lepas pada rumah tangga ya jadi kampung, lepas pada kampung ya jadi satu mu, lepas jadi mu jadi tik sebang, lepas jadi tik sebang ya jadi ampe, lepas jadi ampe ya jadi cangwak, lepas pada cangwak ya jadikan praktik. Perak ni, ibu bapa yang dihormati, ya bukan mari pak ya jaya lalu, tapi nak jaya ya mari ke benda hak sikit-sikit ni, benda hak remeh-remeh ni, benda hak jadi apa? Hak jadi apa? Hak dak jadi kita tengok benda-benda sikit ni tak ada apa benda halus-halus. Halus-halus ni sangat ni jadi ni. Mula-mula sekali ibu bapa, kita kena fikir di keluarga dulu. Mula-mula sekali kena penting di kita ibu dan bapa. Kalau nak wi anak kita jadi gapo, kalau nak wi anak kita ni saat ni tu nak jadi baik, kita sendiri kena baik. Kalau nak wi anak kita jadi alim, kita sendiri kena alim. Kalau nak wi anak kita ngaji Quran, kita sendiri kena ngaji Quran. Kalau kita nak wi anak kita saat ni tu rajin ngaji, kita sendiri kena rajin ngaji dulu. Kalau kita nak wi anak kita rajin semaya, kita sendiri dulu kena rajin semaya. Ni kita sendiri maya
Anak duk pergi sejid kelip pondok pergi sejid ke, ayah sendiri pi orang bai tak tahu kat mana lagi. Lepas tu nak kita nak royak ke anak, nak royak contoh ke anak, kita sendiri tak ada boleh buat dengan apa yang kita royak ke anak. Ya payahlah sikit. Kita sendiri tak ada jadi qudwah, kita sendiri tak ada jadi pemimpin, kita sendiri tak boleh terikut, apakah anak kita nak ikut kita? Sebab itulah satu ayat Tuhan katanya, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana fi rasulillah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sadaqallahul azim. Cuba kita fikir bagi ibu bapa dan pemimpin-pemimpin semua, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia boleh jadi qaid, dia boleh jadi pimpinan yang tertinggi, dia boleh jadi terikut orang kepadanya, orang pakai ikut dia semua dalam dunia. Tak ada hari-hari kata ada sebutkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, tak ada ni. Sehari kata tak ada sebut nama ni dalam dunia, tak ada ni. Meme di dalam dunia ada sebut hari-hari Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lepas tu orang ada sebut lagi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan pemimpin, dikatakan dia itu uswah. Karena Allah Subhanahu wa taala firman di dalam ayat Al-Quran, di dalam ayat Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun, sesungguh adalah bagi kamu pada rasul kamu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah uswatun hasanah, yakni pemimpin ataupun contoh tauladan yang terbaik dan terelok bagi kamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jadi contoh tauladan bagi kamu, dia tu jadi qudwah, dia jadi pemimpin, dia tu boleh kita terikut. Dengan sebab apa? Dengan sebab Nabi ni ya baik sungguh. Sifat Nabi ya tak ada sifat tak molek. Pas Nabi tak pernah kerja maksiat, Nabi tak jatuh di dalam dosa, Nabi tak biasa kata ke orang, Nabi tak biasa makan belah jalan, Nabi tak makan dalam diri, Nabi tak kecing belah jalan, dan Nabi tak kecing dalam diri. Ini ialah dikatakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab inilah dikatakan Nabi boleh jadi contoh, Nabi boleh jadi tauladan, Nabi boleh jadi pemimpin. Sebab tu ayat yang menetu, yang menerita uswatun hasanah, tauladan yang terelok, tauladan yang terbaik, tauladan yang tercomel bagi hasil ummah, bagi ini ummah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok sifat Nabi, dia makan, dia makan dengan bismillah. Pas dia makan sebelah kanan. Pas tu dia makan, dia tak kecek. Dia makan, dia tak ada buah nasi banyak, dia makan benda hak depan dia dulu. Dia tak ada mik hak dapat dia, mik dapat dia kogi. Tu sifat Nabi. Pas tu Nabi sendiri, dia kecek benda hak pedah, dia kecek benda hak berguna, dia tak kecek benda hak tak ada berguna. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas Nabi, dia semaya awal-awal waktu, dia jaga ke semaya dia, dia jaga ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi boleh jadi uswatun hasanah, yakni tauladan yang terbaik. Lepas tu bagi kita nak jadi tauladan, nak jadi pemimpin, nak wi ahli kampung turut kita, kita kena buat contoh wi boleh dulu. Jangan wi jadi sebuah syair kata la tanhar an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika azimun. Mung jangan wak datang satu perangai, mung jangan duk lari satu perangai,
tapi mu sendiri tu duk mendatai dengan perangai, dengan akhlak, dengan perbuatan tak baik, lepas tu mu nak lari orang. Payah sikitlah orang nak terikut kamu, payahlah sikit orang nak turut kamu, payahlah sikit orang nak ambil contoh taladang daripada kamu. Misalnya kau email gila orang kampung tak wiwak benda ni, tapi tu email sendiri duk kerja benda ni, orang kampung tak turut. Supaya juga kita tutup ni buat contoh ni, tak ada nak kata tu email sini ni, tu email sini berjuruh ni, tu email sini baik ni. Tapi amun buat contoh, misalnya bagi pemimpin-pemimpin semua dalam kampung ni, sama ada pemimpin di dalam keluarga, pemimpin di dalam usrah, pemimpin dalam keluarga, dan pemimpin di dalam kampung, pemimpin di dalam semua tambung semua ni, kita kena jadi qudwah, kena jadi uswah, kena jadi contoh dan tauladan bagi orang-orang yang ada di tepi kita. Kita ni sebagai jadi mir'atun. Apa mir'ah? Yakni jadi cuming bagi orang-orang yang di tepi-tepi kita. Sebab itulah ayat-ayat tu mari banyak. Lepas tu bagi orang kampung, dia kena taat kepada pemimpin, supaya dalam keluarga anak dia kena taat kepada ayah dan ibunya. Misalnya pada satu ayat katanya, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sadaqallahul azim. Hal ni kita kira balik mana? Bagi kita orang kampung ni, kita orang bawah ni, kita orang bawah ni pasti kita kena taat, pasti kita kena patuh apabila kita latih dah daripada pemimpin kita, daripada nayu, daripada tok nebe, daripada tok mene, daripada masalah tok ime. Maka apabila kita latih mereka, mestilah wajiblah kita kena taat. Karena Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini Tuhan kata, wahai orang-orang yang beriman daripada kamu, ati'ullah, hendak taatlah kamu akan Allah. Yakni kamu kena taat, kamu kena turut, kamu kena patuh akan Allah. Apa jalanan Allah, apa titahan Allah, kamu kena taat dan kamu kena patuh, kamu kena turut. Mana jalanan Allah, manakah perintah Allah? Banyak perintah Allah pada kita, yakni semaya, puasa, zakat, pergi buat haji. Ini orang panggil apa ni? Ini titahan Allah, ini cara Allah, ini Allah Ta'ala titah kepada kita. Maka pasti kita kena taat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tak taat ke Allah, kita tak berjaya. Payahlah kita nak berjaya dalam kerja kita pun payah. Nak payah nak berjaya kalau kita tak taat ke Allah. Apa lebih-lebih kita di akhir ni, kalau kita tak taat ke Allah, susahlah kita hidup. Hidup kita di dalam dunia ataupun hidup kita di dalam alam dunia ni, kalau kita tak turut dengan cara Allah, cara yang diberikan oleh Allah, cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka payah kita nak berjaya ibu bapa. Sebab itulah kita kena taat ke Allah. Allah suruh kita semaya, kita kena semaya 5 waktu. Jadi Allah Ta'ala suruh kita puasa, tak berapa hari lagi kita kena puasa. Ini kadang-kadang duk cari kedai biasa nusuk-nusuk dah tak gerak tu. Orang Cina dia kata rana. Dia kata aku ni duk kaji tengok mari ada satu orang Cina cerita orang Cina saat ni dia kata aku duk baca surat semua daripada agama-agama, daripada agama Cina, daripada agama Cina sendiri, agama Kristian, agama Yahudi. Tapi aku duk tengok semua agama yang paling molek sekali agama Islam. Agama Islam ni molek sungguh ya tak. Lepas tu dia mau tanya gana mu tak masuk Islam. Dia mau tanya orang Cina saat ni, gana dia kata mu tak masuk Islam. Ai kiau dia kata.
Yang kata aku saat ni tengok semua aku duk bacakan buku-buku daripada Taurat, Injil, Zabur, semua daripada Quran. Tapi aku duk tengok Quran dan agama Islam ni paling comel sekali, orang panggil jadi rapi dan sempurna. Pada mau tanya kan mu tak masuk Islam, dia kata aku nak masuk Islam tak leh. Dia kata aku duk tengok hak duk tak puasa tu, aku duk tengok folk Melayu-Melayu ni duk jumpa dengan aku dalam kedai pesin tabi pian puasa, menusuk-nusuk, makan menusuk, minum menusuk apa ni. Aku duk tengok folk Melayu-Melayu ni hak tak puasa. Jadi dengan sebab aku duk tengok lagu ni aku tak boleh nak masuk Melayu, tak boleh nak masuk Islam ni. Sebab tu kita tak berapa hari, ibu bapa, manakah titah Allah, manakah suruhan Allah, manakah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena turut, kita kena buat. Lepas tu dalam semaya hak Tuhan suruh Nabi kata nak wa'mur ahlanka bis-salah wastabir 'alaiha. Tuhan kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pak kita pemimpin pun sama ada pemimpin kampung, sama ada pemimpin di dalam keluarga. Apanya yang Allah Ta'ala pesan kepada Nabi mula-mula sekali, yakni Allah Ta'ala pesan wa'mur ahlanka bis-salah wastabir 'alaiha. Hendak perintahlah engkau ya Muhammad, dan hendak suruhlah engkau Muhammad ahlanka akan keluarga engkau saat itu bis-salah, dengan sembahyang. Yakni Allah Ta'ala titah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh Nabi saat itu suruh keluarga kita, keluarga Nabi dengan semaya. Patut ni kita pelik gak setengah-setengah kita ni. Dia mau kata kerana mu tak suruh anak mu semaya, tak apa ya budak lagi, ya halus lagi, nyanyo ke dia, ya tak gerak lagi tu. Ni silap kita, ni bukan cara Nabi. Kita nak taat ke Allah. Apa taat Allah? Yakni kita buatkan segala titahan-titahan Allah, dan kita kena turutkan titahan-titahan bagi Nabi, yakni cara Nabi. Di mana tawaati'ur rasul, dan kita taatkan rasul, yakni kita ikut dengan cara Nabi, dan kita turut dengan apa? Cara Nabi, sunnah Nabi, kehidupan Nabi, kita kena turut. Kemudian Nabi kata dalam Quran wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha, dan ayat mari wa'mur ahlaka bis-salah, dan hadis mari pula ada Nabi kata muru auladakum bis-salah iza balagha sab'a sinin. Iza balagha sab'a sinin. Nabi katanya muru auladakum, kamu suruh dan kamu titah anak-anak kamu bis-salah, dengan semaya. Nabi suruh kita titah anak kita dengan semaya apabila anak kita umur 7 tahun. Kita buat ni ibu bapa ni, ini cara pemimpin di dalam keluarga. Hak pemimpin dalam kampung, kalau orang kampung tak tubik semaya, terimi pasti kena pergi kecek. Kalau tak tubik sampai 3 kali, terimi kena pergi nasihat. Lepas tu makna kata oleh orang kampung yang kena taat ke terimi. Lepas tu ni masalah kita tahu hak masalah kampung, masalah agama. Kalau masalah hak kerajaan, masalah hak kita tahu dunia, hak ni kita kena taat kepada tok nebai kita. Makna kata orang ni sama ada hak dunia, sama ada hak akhirat. Bermakna kata ada pimpinan masing-masing, ada pemimpin masing-masing. Pemimpin di segi agama ialah terimi. Nah, pemimpin di dalam masalah akhirat terimi. Pemimpin di dalam dunia ialah dikatakan nah tok nebe tok meneh. Kemudian Nabi katanya kamu kena suruh anak kamu apabila umur 7 tahun. Muru auladakum bis-salah, kamu suruhkan anak kamu dengan semaya apabila anak kamu sampai umur 7 tahun. Wadribuhum, dan kamu pukulkan anak kamu apabila dia saat ni tu sampaikan umur 10 tahun. Ni buat apa ni cara Islam ni. Tapi kita jangan gaduh, tapi kita kena tengok.
Anak kita umur setahun 2 tahun, kita tak ada buat apa lagi, beladia lagi. Tapi apabila anak kita saat itu umurnya 7 tahun, kita kena suruh dah dengan semaya. Kita kena heret dah yang mai ikut semaya. Ni kita kecek masalah pemimpin di dalam keluarga. Kena heret mari semaya. Kena heret pergi ikut sejid. Walaupun pia subuh, walaupun pia zuhur, pia mana kita kena heret ya semaya umur 7 tahun. Dan kalau umur 10 tahun, kita kena pukul dah kalau dia tak semaya. Kenapa? Kalau anak kita umur 7 tahun, kalau kita tak suruh dia semaya, maka dosa kita tak suruh tu dia naik tah kepala ibu bapa tu. Kalau anak umur 10 tahun, dia tak suruh, dia tak godel, tak pukul anak dia ngarotel lagi di dalam Islam, maka dosa anak tak semaya dia naiklah tah kepala ayah dan ibunya. Sebab hadis tirai-tirai Nabi kata, muru auladakum bis-salah iza balagha sab'a sinin wadribuhum iza balagha 10 sinin. Kamu saat itu suruh akan anak-anak kamu dengan semaya apabila mereka saat itu sampai umur 7 tahun, dan kamu kena pukul anak kamu apabila sampai umur 10 tahun. Ini kita kena pakak-pakak kira ibu bapa ni kita jadi pemimpin bagi keluarga. Kata imi ya kena cara setiap kampung. Kemudian kita di dalam keluarga nak we berjaya, nak we berkat, anak kita umur 7 tahun kita kena heret dah. Lepas tu siapa yang nak jaya oleh keluarga? Kita ni dalam keluarga biasa dak panggil bini kita, kalau hak jatuh pak tu ayah tu, biasa gerak dak bini, biasa gerak dak anak ayah leluh. Dah bangun we satu malam le sebulan ke no, 2 bulan sekali ke tak apalah. Gerak bini, gerak anak halu-halu politik ni pakat bangun semaya sekali, buat tahajud kau semaya hajat sekali. Lepas pada tu ayah tu doa sikit untuk isteri, untuk kita, untuk anak. Ada wak tak? Ya Allah, minta mu ampun dosa aku, ampun dosa isteri aku. Ya Allah, isteri aku ni sangat-sangat gerumbang untuk aku. Ya Allah, pegang kepala isteri kita, pegang kepala anak kita, kita sapuh kepala dia, doa dengan Allah, teriak situ. Ya Allah, isteri aku ni sangat-sangat dia gerbang untuk aku. Ya Allah, ya wi minum pada aku, ya wak makan pada aku, ya basuhkan baju aku, ya wak segala. Ya Allah, ada ke tak kita buat macam ni untuk keluarga kita sebulan sekali, 2 bulan sekali, untuk kita dan anak-anak kita ibu bapa? Bangun waktu malam pukul 2, pukul 3, gerak anak yang kecil-kecil, gerakkan anak umur 2, 3, 4 tahun, 5 tahun. Bini kita sekali pakai ambil asmaya, pergi semaya tahajud sekali, maya hajat sekali. Patut ayah tu doa tah kepala mu atik, doa tah kepala anak atik. Ya Allah, ini isteriku. Ya Allah, dia sebagai isteri dunia dan akhirat. Ya Allah, ning anakku. Ya Allah, menjadilah dia anak yang saleh. Ya Allah, jadi anak yang terbaik. Ada ke tak kita buat macam ni? Ibu bapa, kalau kita buat macam ni, kita pemimpin bagi keluarga, pemimpin dalam keluarga. Kalau kita buat macam ni dalam sebulan sekali, insya-Allah anak kita yang kerah, anak kita yang hati kerah, dia akan jadi lemah lembut dengan sebab berkat doa-doa kita. Ibu bapa cuba pergi buat tengok. Pergi bangun malam tik, teriak dengan Allah Taala katik, menangis dengan Allah Taala katik, royak Tuhan katik. Ni kita duk bimbang saja, pergi royak ke orang anak kita tak reti. Kita biasa doa dak dengan Tuhan, biasa minta dak dengan Tuhan, biasa royak dak Tuhan. Lepas tu pemimpin kampung biasa berdoa maya hajat dalam lepas kita tak dalam kampung, lepas Jumaat biasa semaya kita hajat. Ya Allah, mintalah selamatku. Ya Allah, mintalah selamat ahli kampungku. Ya Allah, minta selamatlah ahli kampungku ni daripada betina jatuh, daripada perempuan dan lelaki, daripada yang muda yang kecil, daripada yang tua yang muda. Ada ke tak kita seminggu sekali maya hajat lepas Jumaat ke, maya hajat malam Jumaat ke, minta wis keluarga kita dan keluarga kampung ni, orang kampung semua jadi setaka, orang kampung jadi bersatu. Bagi pemimpin ada mikir ke tak masalah ni? Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam satu ayat,
ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa taala firman dalam satu ayat lagi kata wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan hendak berpegang teguhlah oleh kamu hei orang-orang beriman bihablillah, dengan talian Allah. Apa murad dengan talian Allah? Tuhan ada tali, Tuhan tak ada tali. Tapi dibandingkan agama Allah Subhanahu wa taala seumpama tali. Supaya tali kita ikat di pantole, kita ikat di panjera, kita ikat di pancengah. Kamu kalau kita bergantung di tali itu dengan kuat, dengan kemah, insya-Allah kita akan tak jatuh daripada pokok kayu itu. Seumpama itu juga sebab tu Tuhan kata wa'tasimu bihablillah, dengan mana wa'tasimu bidinillah, hendak berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kamu berpegang teguh dengan agama Allah, kamu pegawai kerja dengan agama Allah jami'an, sekalian kamu saat itu mempegawai teguh sungguh dengan agama Allah. Wala tafarraqu, Tuhan kata jangan berpecah belah lah oleh kamu. Sebab tu mau nak royak katanya, apabila ahli kampung mana pecah, sining pitu langit katuk perak lalu dah. Ibu apa? Kampung mana, qaryah mana, qura mana, negeri mana, Madinah mana, apabila orang kampung tu ia berpecah belah, dia berpecah belah, mungkak tu teimeh cara cuk teimeh, tok nebel cara tok nebel, orang kampung cara orang kampung, demo cara demo, kita cara kita. Kalau di kampung tu berpecah belah, di sini juga Allah Taala akan katuk pintu langit. Allah Taala tak buat turun rahmat dia di sini. Amonawi di orang sini ni, orang di Tasu ni, kalau orang di Tasu nak wi kata rahmat Allah Taala turun di Tasu ni, ataupun nak wi keberkatan rahmat nikmat Allah bertalu-talu rezeki murah di kampung Tasu ni, orang sini kena pergi teguh, orang sini kena pergi kemah, orang sini kena pergi kukuh dengan talian Allah, kena bersatu padu di antara ahli-ahli kampung semua, kena stoko wi baik, jangan berpecah. Kalau berpecah, kama di sini Allah Taala tak turunkan rahmat, Allah Taala tak turunkan nikmat. Allah Taala wi jadi kau payah, kau susah. Kenapa? Karena rahmat Allah Taala ia tak turun di tempat mana, di kawasan mana apabila ada perpecahan. Sebab tu Tuhan jawab kata, dan Tuhan kata wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah oleh kamu dengan talian Allah sekalian kamu, jangan kamu saat itu gabak berpecah-pecah. Sebab tu kita kena pegang teguh, lepas tu kita kena taat ke Allah, yakni kita taat kita semaya wi baik, semaya wi molek, pakak gis sejik, pakak gis semaya sejik, orang tino duk dalam rumah pakak cara anak, ngajarkan Quran, ngajarkan benda baik, ngajarkan akidah, hajarkan nama Nabi kepada anak, hajarkan pada anak-anak Nabi berapa orang ni kerja orang tino dalam rumah. Ini berapa? Kalau kita nak wijaya, dia tak ada dah benda lain. Nak wi anak kita berjuru agama saya. Tak ada dah benda lain. Nak wi anak kita jadi molek, kena isi Quran saya. Tak ada dah cara lain. Nak wi anak kita jadi saleh, malaikat Quran dan hadis saya. Kalau kita nak wi anak kita jadi orang baik, kita kena ajar Quran ayat kecil-kecil lagi. Nawi anak kita jadi molek, kita kena ajar anak kita saat itu semaya yang kecil-kecil, supaya Nabi kata muru auladakum bis-salah iza balagha sab'a sinin. Kamu kena suruh anak kamu dengan semaya apabila mereka umur 7 tahun. Supaya Tuhan kata wa'mur ahlaka bis-salah itulah. Kamu kena suruhkan ahli kamu dengan semaya. Kemudian cerita
pemimpin ni amun nak ayat satu cerita. Jadi pemimpin tak ada kira lah pemimpin di segi kerajaan ataupun pemimpin di segi agama. Amun nak ayat cerita satu cerita daripada pemimpin di zaman Nabi ataupun di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Kemudian satu pemimpin daripada Harun al-Rashid, pemimpin di zaman dulu. Pemimpin ni lagu mana boleh dia berjaya? Pemimpin Harun al-Rashid ni amalan dia satu hari dia semaya sehari 100 rakaat. Sehari dia pemimpin, dia jadi apa? Presiden, dia jadi pemimpin negeri dan pemimpin negara. Tapi amalan-amalan dia saat itu, dia saat itu semaya satu hari ialah 100 rakaat. Dan dia sedekah satu hari ialah 1000 dinar. Lepas tu setiap tahun dia saat itu, dia nak pergi haji, dia ambilkan daripada ulama-ulama yang ada di dalam kota dia. Lepas tu dia ambil daripada orang-orang yang alim selainnya, ambil daripada tokoh-tokoh Syiah, orang yang pandai patung-patung Syiah. Dia nak pergi buat haji ke Mekah, yakni buat satu rukun haji, dikatakan rukun Islam, nak ke Mekah. Ini pemimpin di zaman dulu. Jadi dia cara dia dakwah, cara dia tarikkan orang. Yang pertama sekali dia buat diri dia dulu. Dia semaya dia dulu. Makna dia semaya sehari-hari ialah dia semaya siapa mana? Yakni dia semaya siapa 100 rakaat. Dan dia sedekahnya 1000 dinar. Dan pula dia nak orang tu buat haji. Inilah saya nak wayak kata ceritanya dan kisahnya daripada pemimpin-pemimpin yang sudah berjaya. Lagu ni kehidupan mereka. Mereka carikan ilmu-ilmu pengetahuan, mereka carikan pengalaman-pengalaman, mereka carikan benda-benda yang baik untuk di dalam diri dan untuk nak royak kepada orang-orang di bawahnya. Sebab itulah kita tengok ibu bapa kalau kita nak wijaya, patut pemimpin pun nak wijaya, orang-orang di kampung kita sendiri pun nak tengok contoh-contoh teladan bagi pemimpin dulu. Faham nak cerita satu hikayat lagi. Hikayat di zaman Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab ia ada hatakan Umar bin Aus pergi kepada Mesir. Mesir kita tahu tak Mesir? Dinamakan bahasa Syed Egypt. Bahasa Arab panggil Mesir. Ibu kota dia nama Al-Qahirah. Yakni ibu kota dia mengeluang dia nama Al-Qahirah. Kemudian Umar Ibn Khattab pada masa dia jadi khalifah, yakni jadi Amirul Mukminin, dia hatakan Umar bin As pergi kepada Mesir sebagai jadi waliul amri. Jadi apa? Jadi puak di Mesir sana. Kemudian apabila Umar Ibn Khattab, Umar ni tak ada dah orang panggil singa ataupun dikatakan singa di zaman Rasulullah dan zaman sahabat. Orang kafir saat itu siapa dia takut ke Umar. Noyak kata Umar ni bukan kata manusia saja takut. Siapa setan dia Umar lalu tu setan lagi berketuk bopak. Baikkan Umar. Bulu roma panas Umar. Baikkan tak baikkan bukan sekadar kafir takut ke Umar. Siapa setan dia Umar lalu tu bahu buat Umar tu lagi berketuk bopak dah. Noyak kata hebatnya Umar. Kemudian pada khalifah Umar Ibn Khattab, dia hantarkan Umar bin As dia jadi waliul amri, jadi puak, ialah raja muda di Mesir. Apabila Umar bin As jadi raja muda di Mesir, lagana cuba kita fikir mun ayat cerita ni hikayat ni, patu pemimpin-pemimpin di sini di Tasu ni mikir. Amba sendiri boleh mikir, orang-orang kampung sini boleh mikir, daripada ibu-ibu dan bapa hadirin hadirat pun boleh mikir. Apabila Umar bin As dengan sebab dilantikkan oleh Umar Ibn Khattab pergi kepada Mesir, pada masa tu di zaman tu
orang Mesir bukan kece Arab, bukan cakapan, takbir dan ibarah bagi orang Mesir bukan lughatun Arabiyah, bukan logat Arab, bukan bahasa tuturan, bukan Arab. Supaya kita learning, kadang-kadang kita saat ni tu tulis siap belaka, pai tulis siap, tulis pai kapung pun bahasa siap, tapi takbir kita, tuturan kita, cakapan kita, ibarat kita bahasa Melayu. Tapi orang Mesir bahasa dia bukan bahasa Arab. Pada zaman dulu, pada zaman belum bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa mereka bukan bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Orang panggil ghaira lughatin Arabiyyah, bukan bahasa Arab. Bahasa apa dulu orang Mesir? Perhati molek. Orang Mesir asal dulu bukan bahasa Arab. Bahasa apa? Yakni lughatun Qibtiyah. Lughah Qibtiyah, bukan lughah kenal. Lughah Mesir dulu bukan lughah Arab. Dikatakan lughah Qibtiyah. Dah. Lughah Qibtiyah, ada isteri Nabi satu orang Mesir dikatakan Qibtiyah. Tapi dengan sebab Umar bin As, dia saat ni tu hidup di Mesir, dengan sebab dilatihkan oleh Umar Ibn Khattab. Umar Khattab duduk mana? Umar Ibn Khattab duduk di Madinah. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerajaan Islam, Ad-Daulatul Islamiyah, yakni kerajaan Islam duduk di Al-Madinatul Munawwarah. Al-Madinatul Munawwarah, hak kita duduk di Masjid Dinah tu, situ tu asalnya ibu kota Islam. Situ dikatakan apa? Asimah bagi Ad-Daulatil Islamiyah, dikatakan ibu kota bagi negara Islam. Kemudian selepas daripada Nabi wafat, selepas daripada Sayyidina Abu Bakar pun mati, kemudian Umar Ibn Khattab nak jadi khalifah. Umar duduk di Madinah lagi, tapi masa tu diretahkan oleh Umar, orang panggil 3 suku dunia. 3 suku dunia, makna dunia bagi 4, ada sebucu lagi tak diretahkan oleh Islam. Tapi Umar hantarkan Umar bin As pergi ke Mesir, jadi puak ke Mesir, jadi waliul amri di Mesir. Kemudian apabila Umar bin As pergi kepada Mesir, orang Mesir royak kepada Umar bin As. Royak mana? Dia kata, "Hei Umar bin As, dia kata Mesir ni setahun sekali kena jamu," dia kata. Dengar molek ni. Ya jamu hatu ni bukan masa kita sekarang ni. Berani dak kecek pi batang ni. Nama kau naik ke pi batang, bapa lagi dulu nama ni. Dah. Orang Mesir royak ke Umar kan? Orang Mesir royak ke Umar, "Hei Umar, orang Mesir ni setiap tahun Sungai Nil duk jaga, duk berlari di tepi Mesir ni, di dalam kota Mesir ni, dalam mengeluar Mesir ni, dalam ibu kota Mesir ni, Sungai Nil ni setiap tahun orang-orang tua kita kerak pala retino muda kita hak le Sungai Nil." Noyak kata bukan zaman kita duk jamu ni. Zaman beribu-ribu tahun dulu jamu dah. Akidah batilah dah. Akidah fasidah dah, ghairu sahihah. Pegangi orang dulu tu sudah fasik dah, sudah batal dah, sudah punah dah. Bukan sekadar kita di hari ni duk berjamu, duk bersabat kau tu kau ni. Kemudian orang-orang di Mesir royak gana ke Umar bin As. Dia kata, "Hei Umar bin As," dia kata, "Sungai ni kalau tak jamu pala orang tinonya setahun sekali, orang tino anak dara, kalau tak jamu pala anak dara tahu di dalam sungai ni tak akan berlari. Air sungai ni akan kering." Ini katanya daripada orang-orang Mesir. Dikatakan ahli Mesir, kata kalau sungai ni kalau tak jamu pala orang tino, maka sungai ni tak berlari. Ni perhati ni. Nak di mana kisah ni? Kemudian Umar bin Auf punya tak leh jamu tak leh benda kharafat pokok kita lah, diikat kain, dipakai kayu kain kuning, kain merah persia dah.
Bapak kita pun ada mik buyung, lepas tu mik menemtah pada kisah tu, lepas tu duk sobat belana ni. Amalan macam ni Tuhan tak terima nah ibu bapa nah. Siapa yang buat amal macam ni Tuhan tak terima. Semaya kita kosong lah. Kalau misalnya lagi buat kosong boleh dah. Nak ustaz pun pesak, kru pesak. Daisun. Buat semaya dia buat amal macam ni boleh sun. Mana? Wa amal sobat dengan jin. Harap Tuhan ratik, harap ke jin hanya duk sobat tu ratik. Supaya puak duk main dengan buyung ikatkan ke apa? Benih putih lek luar tu. Sobat tu apa? Harap Tuhan, harap ke jin. Harap Tuhan, harap ke jin. Hak ning amalan dia tak sahihah, akidah dia tak betul, lepas tu amalan dia tak diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yakni kerana dia tak betul akidah dan tak betul peganginya. Banyak ni orang kita dah buat amal macam ni, dok pergi ke rumah-rumah ni, setengah baru ni. Dia kata bapa, fu ambo ada mik tarikat salah. Pahal ibu apa tarikat? Tarikat ni ngatik ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni tarikat ngatik la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tarikat ya salah di mana? Salah tinggal syariah. Tinggal apa? Tak leh semaya sejid. Maya ngata email tak leh. Kalau maya ngata email, tak email cuma hati tak cuci. Kita tak leh maya ngata email. Ngak orang kampung biasa tak leh maya, fok tu fok cuma aja. Fok kita je fok cuci. Silap ni. Lepas tu dia pergi Muhammad baru ni tu. Nah, dia kata kita rasa silap jauh apa weh. Bahasa salah dia kata. Salah kat apa? Kita dah buat tarikat, kita ni masa silap teruk, dia kata. Jadi kau sari kau jauh pada syariah, kau sari kau jauh daripada syariah, jauh pada agama. Sebab tu kita hidup hari-hari sama ada daripada pemimpin, sama ada daripada rakyat, sama daripada ahli kampung biasa, daripada ibu dan bapa, daripada adik dan abang, pak cik dan mak cik, kecil dan besar. Jangan tinggal tiga. Yang pertama syariah. Yang kedua, daripada masalahnya kita tengaji syariah, yakni fiqh, jangan tinggalnya usuluddin, yakni ilmu tauhid, dan jangan tinggalnya ilmu sir, dikata ilmu tasawuf. Tiga perkara ni jangan tinggal. Kalau orang tinggal tiga perkara ni, orang ni sesat. Sebab tu ulama kata nah, wa malikun wasairul a'immah kaza Abul Qasim hudatul ummah fawajibun taqlidu habri minhum. Ni ulama kata ni, hak kita nak turun. Wa malikun wasairul a'immah kaza Abul Qasim hudatul ummah fawajibun taqlidu habri minhum kaza hakal qaumu bilafdhin yufhamu. Kemudian tiga ilmu ni hak ulama suruh kita turut gapo? Yang pertama Imam Malik, yang kedua Imam Syafi'i, yang tiga Imam Abu Hanifah, yang keempat Imam Ahmad Ibn Hanbal. Itu maksud daripada kalam nyata wa malikun wasairul a'immah. Pak orang ni dikatakan al-a'immatul arba'ah, imam-imam yang empat yang wajib kita kena turut tuturan dan cakapan ceritaan daripada mereka pada masalah fiqh. Wajib kita kena turut mereka. Bab semaya, rukun semaya, syarat semaya, jangan tinggal syariah, yakni jangan tinggalkan fiqh daripada imam-imam yang empat. Dan pula masalah kita kata masalah usuluddin, masalah ilmu tauhid, jangan kita tinggalkan daripada dua imam yang besar-besar, daripada Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Dikatakan mazhab
ahli sunnah wal jamaah. Dua kataan daripada ulama ini wajib kita kena turun. Dua ilmu. Dan ilmu yang tiga, jangan tinggalkan daripada apa? Perkataan dan ceritaan dan rayatan daripada Imam Tuk Junaid Al-Baghdadi, yakni ilmu sir. Tiga ilmu ni jangan tinggal. Kalau tinggal tiga ilmu ni, kita sesat ibu bapa. Karena hadis main ni hak merayak ni kalimat wa malikun wasairul a'immah kaza Abul Qasim hudatul ummah. Demo ni jadi ke pertunjukan dan pelita dan suluhan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ada sabda di dalam satu hadis, la tajtami'u ummati ala dalalah. Tidak berhimpunglah oleh umat ini, yakni murad dengan umat ialah daripada para ulama-ulama. Ulama-ulama tak akan berhimpung ala dalalatin, di atas kesesatan. Sebab tu ulama kita jangan tinggal. Lebih-lebih lagi daripada ulama di tanah kita. Tanah kita ni dikatakan bumi yang bertumbuh, ardul ulama wa ardul awliya. Bumi tua, bumi ulama dan bumi wali-waliullah. Kemudian kita jangan tinggal daripada ulama-ulama, citaan-citaan, rayatan-rayatan daripada mereka jangan tinggal. Kalau kita tinggal ulama kita sah. Kita klik pada Umar bin Aus. Lupa asal tu. Asal ni masalah khurafat ni. Supah-supah ni lah. Supah buat kita duk pergi kubur Tok Panjang dah. Pakat kita berdoa ke Tok Panjang, bukan berdoa dengan Tuhan. Allah, ya Allah. Tak ada minta ya Allah, ya Tok Panjang, minta weh ngalah anak aku duk sakit ni. Tak kena tu. Tak kena. Banyak aku niat, aku nazar, kalau hingga menyakit anak aku ni, aku nak makan kambing, nak mai semula. Sini lah, mulai di kubur Tok Panjang. Jangan main biasa itu. Tak kena tu. Dah. Orang panggil silap tu cara akidah tu. Sebab tu kena baik molek. Sebab apa aku duk doa cekak dah. Gano semaya aku tu tak terima. Gano doa aku tu tak terima. Sebab mempunuh akidah tu. Kemudian Umar bin As, apabila dia duduk di Mesir, orang Mesir kata, "Hei Umar, kalau sungai ni saat ni tu kalau mu tak semula tekak budak tina, maka sungai ni tak berlari." Supaya Muhammad dulu diretak perasak jalan. Retak perasak ban tasab jalan. Retak tasab tu, zaman dulu kalau misal duk ketika duk buat retak tu, setiap tahun orang sia ambil pala orang tino gibuh le retak. Supaya dengan kisah Mesir ni. Retak tasab jalan. Hak jalan kita nak naik usang Wang Mai tu, jalan Wang Mai nak pergi jalan Taning Baru tu kan. Kita nak mari ke hospital ekok kiri tu nak kita asap. Getak tu ke jamu pala ke tuna di zaman dulu. Supaya juga sungai ni, kama dia orang Mesir royak, kama dia senang Umar bin Auf duduk dia. Tak leh atau buat macam ni. Buat macam ni tak leh berdosa, syirik dengan Allah Taala. Tak buat. Umar tak buat. Apabila Umar bin Auf tak buat, sungai ni berhenti. Ai kau suruh. Kau suruh. Kau suruh. Kau habis. Siapa ai tak berlari. Kemudian Umar bin Auf hatta surat, tulis surat hatta klik kepada Umar Ibnul Khattab. Dia kata, "Hei Umar bin Ibn Khattab, jadi aku muhatta mari sini, engkau risalah, engkau irsali, engkau utuhkan akan daku mari duduk di Mesir untuk jadi waliul amri di Mesir. Tapi engkau hantar aku mari sini, orang Mesir duk oyak dah aku gini-gini. Kalau dalam setahun sekali, kalau tak jamu pala orang tino turun dalam sungai ni tak akan mengalir." Apabila Umar Ibn Khattab ambilkan surat bagi Umar bin Aus, dia baca. Umar bin Aus saat itu hantar surat pada Umar Ibn Khattab duduk di Madinah sana. Umar Ibn Khattab pun baca surat Umar bin Aus, dia baca apa? Umar Ibn Khattab tulis, "Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah dan amat pengasih ni. Hei sungai ni." Umar Ibn Khattab atas suraya, "Ya Nil,
Hei Nil, hei sungai ni, sekira kalau engkau berlari kerana Allah, liwajhillah, aku perlu kepadamu dan aku akan ambil mu wak guna. Umar Ibn Khattab kata, hei sungai ni, kalau membelagi lillah, liwajhillah, kerana Allah, semata-mata Allah, aku ambil mu guna. Tapi kalau membelagi kerana lain daripada Allah, li ghairi wajhillah, aku tak akan tupu padamu sama sekali. Hei sungai ni. Ini suratan risalah daripada Umar Ibn Khattab, ia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nil, kira kalau membelagi, yajri tajri liwajhillah, kerana Allah, kami perlu kepada engkau. Tapi kalau engkau berlari kerana lain pada Allah, kami tak perlu pada engkau. Apabila surat ni siapa? Umar Ibn Khattab hantar budak ya hantar pergi ke Mesir. Wi kepada Umar bin Auf. Umar bin Auf pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nil, surat mari daripada Umar Ibn Khattab, pemimpin khalifah yang ada di Madinah. Kemudian Umar Ibn Khattab tanya, mung baca surat aku, hei Umar bin Auf, lepas dah membaca, mung tahu oleh surat ni halu dah. Kemudian Umar bin Auf saat ni baca surat bagi Umar, risalah bagi Umar Ibn Khattab, Bismillahirrahmanirrahim. Hei ni, kalau mau berlari kerana Allah, kami perlu kepada engkau. Tapi kalau engkau berlari kerana lain pada Allah, kerana beratu, kerana nak pada orang panggil beratu masalah, kami tak perlu. Maka Umar bin Auf baca surat Umar Ibn Khattab, dia ambil surat ni, tahu di dalam sungai ni. Apabila tahu di dalam sungai ni, maka sungai ni saat itu Umar kata macam tu, dia tahu kedepenya sahabat, dan power sahabat ni kuat, dan nusrah Allah Ta'ala berserta mereka, dan kekuatan mereka, barakat mereka, dan pula tingginya pegangan mereka dengan Allah, dengan kata-kataan mereka. Sungai ni apabila surat Umar Ibn Khattab pergi jatuh dalam sungai ni hak tak berlari saat ni tu mula dia duduk jamu setiap tahun. Maka apabila surat Umar Ibn Khattab jatuh dalam tu, sungai ni pun air nak serang. Maka berlari daripada hari tu hingga siapa sekarang lah ni. Ini nak atas sifat pemimpin. Ini nak sifat pemimpin. Sebelah balik Umar Ibn Khattab, dia tak akan lari daripada jalan Allah, dia tak lari daripada jalan Rasulullah, tak lari daripada taat ke Allah, dia tak lari daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia kata dia jamu sungai ni, kalau sungai ni tak berlari, kami tak akan perlu kepada engkau ini, kalau mau berlari kerana lain pada Allah. Ini nak kata tegaknya sifat pemimpin-pemimpin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pula di zaman as-sahabah. Di zaman sahabat, mereka sangat-sangat tegak imanan mereka, sangat-sangat tegak di segi kepercayaan mereka dengan Allah, di segi pemimpin saat itu tegaknya, di segi sikap mereka dengan Allah. Inilah sebab mereka kata gapo, ya jadi benda itulah. Mereka nak kok mana, Allah Ta'ala tolong kok itulah. Sebab tu Tuhan kata dalam satu ayatnya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ni sifat pemimpin kena faham juga sini. Ta'awan, tolong menolonglah oleh kamu, 'alal birri wat taqwa, di atas kebajikan dan kebaikan. Kamu kena tolong di atas kebaikan dan kebajikan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolonglah oleh kamu di atas kejahatan dan di atas berdosa. Bagi pemimpin pun sama, bagi rakyat pun sama, bagi adik kakak kampung kita pun sama dah. Jangan kita tolong di atas kejahatan. Tengok Umar bin Khattab, Umar Ibn Khattab, dia tak sokong di segi kata orang Mesir duk jamukan sungai ni saat ni, duk wipala gatina, dia tak sokong segitu. Dia tak nampak segitu, dia tak tolong di atas jalan berdosa pada Allah, dia tak ada. Lepas tu nak kata Umar bin As, dia duduk di situ, dia jadi pemimpin situ bertahun-tahun. Siapa orang Mesir tukar daripada logat Kibtiyah di zaman itu, siapa mari kecek lughatul Arabiyah. Nak kata dulu logat Kibtiyah, tapi dengan sebab Umar bin Abdul situ lama kelama logat di Mesir akan bertukar daripada Kibtiyah mari jadi lughah Arabiyah. Ini nak kata
kesan ni daripada sifat-sifat pemimpinnya yang sangat-sangat hebat, daripada dua orang pemimpin, daripada Umar Ibn Khattab dan Umar bin As. Maka sungan ni daripada tak berlari, maka berlarilah dengan sebab berkatnya Umar Ibn Khattab, dan pula daripada Umar bin As. Maka kita pemimpin di sekarang lah ni, kita tengoklah contoh-contoh dan tauladan-tauladan daripada orang-orang di zaman dulu. Dah. Kemudiannya amo nak masuk sikit cerita kita ni, pemimpin sikit sebanyak dah saat ni, daripada kisah Umar bin Khattab, daripada Umar bin Aus, daripada Harun al-Rashid, dan pemimpin-pemimpin banyaklah kita boleh tengok daripada orang-orang yang adil. Patut kita kena ingat, kita jadi pemimpin kalau kita adil, maka klik ke akhirat esok Allah Ta'ala wi satu bayangi yang tulisnya Al-Imamul Adil. Salah kepala kita dah tulis payung di akhirat esok, di mahsyar esok, ibu bapa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada wak payung kepala kita di padang mahsyar. Di situ tu tak ada bayangan yang lain daripada bayangan arasy ilahi. Patu imam adil, tok nebe adil, nayuk obata adil, daripada tok imam pun adil, tok khatib pun adil, orang yang betul weh. Kama di akhirat esok Allah Ta'ala wi satu payung kepala dia, nama payung Al-Imamul Adil, payung imam adil tah kepala dia. Ada payung tah kepala dia saat itu, duk menteduhkan akan dia di hari yang tidak ada bayangi yang lain daripada bayangi arah. Patu bayangi arah tu duk tertudung tah kepala dia yang tulisnya Al-Imamul Adil, imam yang adil. Dah, imam yang adil di atas kepala dia. Sebab itulah ibu bapa, kita mula-mula sekali kita buat di dalam keluarga kita dulu. Lepas pada tu apabila keluarga kita masing-masing jadi baik, maka kampung kita pun kan jadi baik. Sebab tu banyak kalau duk pergi ke hamba tu duk panha masalah anak nyakit sekarang, nyakit masalah sekarang lah, dadah ni lah. Kadang-kadang nak bunuh pun ada, kadang-kadang nak godem pun ada, kadang-kadang minta duit tak boleh, marah kemok macam-macam. Dah, kadang-kadang pergi ke rumah tu buku anak lekat telefon, lekat geng tak tidur malam. Tino umur 2-30 tak tidur malam, tak berlaki tapi lekat geng. Bukan lekat jatah. Bukan lekat jatah, dak lekat geng. Klik kerja, masuk le bilik senyap, duk main geng. Umur 30 dah tino. Mak dia main royak ke bapa nak buatlah mana anak mak ni. Gana mak. Allahu Akbar, dia kata anak mak ni umur 30 dah. Nak suruh berlaki tak saya berlaki. Lepas tu duk lekat telefon. Dia berlaki dengan telefon. Dah. Ni nak yak kata masalah yang besar-besar di hari ni kita duk tengok masalah anak. Ya kita silap di mana? Silap di orang tua ke silap di anak? Ni kita boleh jawab dengan cara mudah-mudahnya. Silap di orang tua. Orang tua tak ada ambil berarti. Ketika anak kecil-kecil kita tak ada asuh mari ke agama. Kita tak asuh Quran kepada mereka. Kita tak wi agama kepada mereka. Kita tak ajar wi kenal Allah Ta'ala. Kita tak ajar wi dia tu kenal Allah. Kama dia orang dia kenal Allah. Orang nak rapat dengan Allah, dia kena semaya, kena zikir, kena puasa. Lepas tu hak ni kita tak ajar. Sebab tu dia lawan kita tu. Apabila orang tak kenal Allah, dia tak takut ke Allah, dia lawan orang tua. Kerana dia tak tahu dosa pahala, dia tak tahu neraka syurga. Sebab ni dia lawan orang tua. Dengan sebab ni dia lawan orang ibu bapa dia. Sebab dia tak kenalkan Allah. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama ialah mengenalkan Allah. Awwaluddin, awal agama ma'rifatullah ialah mengenalkan Allah. Pak kita di hari ni duk potong kau lain, kita ramai-ramai ni. Anak kita duk kenal kau lain.
Dok we kena kok benda pesing dunia. Quran kadang-kadang umur 17 nak baca tak pandai lagi. Kadang-kadang umur 20 tak biasa semaya lagi. Kadang-kadang umur 17-18 tak reti gapo lagi. Kadang-kadang mengucap pun putih tak putih lagi. Kadang-kadang semaya tak lekat. Ni pucanya silap kita ibu bapa. Kita kena bakal memikir dia hari ni. Amba bukan kata nak kata orang sini, tak ada nak kata dak, tapi nak royak kata duk gi kok Muhammad setiap-tiap minggu tu duk royak ha buku anak malas semaya, bapa tolong doa tiap minta wi anak kita rajin semaya. Bapa tolong doa tiap anak kita wi jadi lembut hati. Ha tu amba nak royak tu. Nak royak kata benda hak duk berlaku di hari ni sebab apa anak kita malas semaya. Sebab gapo anak kita tak rajin semaya? Sebab apa anak kita jadi keras perut? Sebab apa anak kita jadi keras hati? Sebab apa? Sebab kita tak ada ilmu agama kepada beliau, tak kenalkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Dengan sebab inilah mereka saat itu jadi keraskan hati. Sebab tu amanah abani semua dalam gelas ni, kalau dia penuh dengan Allah, hati kita penuh gelas ni. Kemudian hati seorang apabila dengan gelas ni, kalau kita buat air, ya penuh air. Kalau kita buat alimah, ya penuh alimah. Kalau dalam ni kita buat minyak, ya penuh minyak. Kalau dalam ni kita buat pasir, ya penuh pasir. Maka hati anak kita pun macam ni. Di hari ni anak kita pasir gapo dia. Kita buat gapo ke dia. Di dalam hati dia tu kita buat gapo dia. Kita buat takut ke Allah ke? Kita buh dia saat itu baca Quran ke? Kita buh dalam hati dia saat itu dengan buku semaya ke? Ataupun wi agama kepada dia ke? Kan wi apa dalam hati dia? Sepah dengan gelas ni, kalau penuh air, minyak nak masuk tak boleh. Kalau penuh dengan air, pasir nak masuk tak boleh. Misalnya, hati-hati kita semua ni, kalau dia penuh dengan Allah, penuh dengan khasyatillah, penuh dengan takut ke Allah, maka di situ ia tak akan masuklah benda-benda yang lain. Di situlah anak kita yang akan taat dan patuh pada kita sendiri. Kemudian kita ni nak masuk bulan puasa tak berapa hari dah ni, kita berapa belah hari dah ni, 18 19 dah ni. Kemudian tak berapa hari kita nak masuk di dalam bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ta'ala fi kulli sa'ah min Ramadan yu'tiku 600 alfi raqabatin minan nar mimma stawjaba al-azaba ila lailatul qadar. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat ni kita cara pemimpin sikit sebanyak merayak contohnya taladan. Kita duduk dalam kampung wa'tasimu bihablillah, i'tisam, berpegang dengan talian Allah, dengan agama Allah. Kita jangan berpecah. Ini orang panggil tugas kita di dalam kampung, di antara ibu-ibu dan bapa dan keluarga dan imam khatib dan tok nebel semua. Ini tugasan kita. Apabila di kampung kita bersatu, insya-Allah rahmat turun di kampung kita, nikmat pun turun dan pula keberkatan pun turun di kampung kita. Sebab itulah kita lah ni kena i'tisam bil wahdah, yakni berstoka dan bersatu dan berpegang dengan kesatuan. Bersatu. Kemudian kita ni hampir-hampir nak masuk bulan Ramadan ini. Kemudian Nabi ada sebedanya ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, fi kulli sa'ah, pada tiap-tiap masa, min Ramadan, daripada bulan Ramadan, tiap-tiap minit, tiap-tiap minit. Nabi kata di dalam bulan Ramadan, ya yu'tiku, memerdekalah Allah 600 alfin, Allah Subhanahu wa ta'ala akan merdeka 900,000 daripada hamba Allah. 600 alfi raqabah,
minan nar, yakni Allah Subhanahu wa taala akan merdeka 900,000 daripada hamba Allah. Nak ya tahu bulan puasa ni hamba hak masuk neraka dan masa duk jalan seminit sejam Allah Taala waktu bik hamba dia hak duk dalam neraka 900,000 orang. Setiap minit lah, setiap minit duk bergerak, je kita duk bergerak, Allah Taala buat keluarkan hamba-hamba dia daripada api neraka 900,000. Nak ayat tertingginya, nak ayat terhormatnya, nilainya bulan Ramadan sangat-sangat mulia di sisi Allah. Allah Taala buat keluarkan 900,000 setiap saat itu hamba daripada api neraka mimmastaujabal azab, daripada mereka yang wajiblah ia azab saat itu. Tuhan saat itu waktu baik 900,000 setiap minit, 900,000 daripada neraka setiap minit. Hingga siapa mana? Ila lailatul qadr, hingga siapa kepada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ya tak tentu. Kadang-kadang berlaku 21, kadang-kadang berlaku 23, kadang-kadang berlaku 25. Tapi hak ulama dok iktimad sangat-sangatnya malam Lailatul Qadar, yang ulama berpegang dok temu sangat-sangat, yakni malam 27 29. Golek ke iktimad ulama sangat-sangat 27. Malam ganji, bukan malam cukup go. Tapi nak ya start daripada awal Ramadan, misalnya malam ni kita niat puasa. Malam ni juga awal Ramadan. Malam ni juga Tuhan setiap saat, setiap minit Allah Ta'ala suruh malaikat waktu ubikkan hamba dia dalam neraka 900,000 setiap minit 900,000 bermakna kata orang duduk dalam neraka tu ramai. 900,000 Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh keluar daripada hambanya. Hingga siapa? Kepada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar hak kita dah baca ayat semua dah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam tu, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr, yakni malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 malam. Dan malam ni juga para malaikat dan segala ruh-ruh yang turun ke bumi. Lepas tu yang mulia kepada ruh, pohon kayu dan pokok kayu yang mulia pada malaikat yang turun pada malam tu. Siapa pohon kayu semua tu sujud. Kemudian siapa di malam tu baru Tuhan berhenti merdekakan setiap minit 900,000 daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Kemudian di dalam malam Lailatul Qadar Tuhan merdekanya ana pula. Wa fi lailatul qadri yu'tiku bi adadi man a'taqa min awal syahr, yakni pada malam Lailatul Qadar tu Tuhan merdeka pula akan hamba daripada azab api neraka, yakni sebilah-bilah mereka yang Allah Ta'ala saat itu merdeka di awal-awal bulan dulu. Dah. Nak ayat kata Allah Ta'ala sangat-sangat kasih dan sangat-sangat sayang daripada hambanya. Allah Ta'ala merdekakan hambanya daripada azab api nerakanya. Sebab tu ibu bapa ni tak berapa hari dah kita cedelah pakaian kita cedelah bekalan kita untuk nak Ramadan ni. Niat we molek-molek selalu dah. Aku dah apabila masuk Ramadan ni, aku tak lekat semaya, nak lekat semaya dah we jemaah.
Misalnya kita dah semaya belakang dah, tapi lah mana jalan Ramadan ni aku nak widai jemaah setiap hari, nak widai sunat tarawih setiap malam. Dan nak widai juga salatut tarawih setiap malam. Hak jatuh pun sama, hak tina pun sama. Malam Ramadan ni kita nak widai dah jemaah, nak widai dah jemaah setiap hari, kerana jemaah kita satu waktu Allah Ta'ala gandakan kepadanya, yakni supaya 70 waktu. Dah supaya 70 waktu fardu. Kita semaya fardu mengariksa, Allah Ta'ala ganda supaya 70 fardu. Lepas tu kita semaya sunat, Allah Ta'ala gandakan dia saat ni semacam fardu. Kemudian dia kata di malam bulan Ramadan ni sangat-sangat lebihnya. Hadis daripada an Jabirin wa an Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakat as-samawati wal ard wal malaikah musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diceritakan daripada Sayyidina Jabir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, "Idza kana akhirul lailatin min Ramadan," apabila adalah akhir malam daripada bulan Ramadan. Kita duk bulan Ramadan malam mula-mula, Allah Subhanahu wa taala merdeka setiap minit setiap jam 900,000 daripada hamba Allah daripada azab api neraka. Setiap minit 900,000 setiap minit. Nak lebihnya bulan Ramadan. Kemudian apabila akhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kata dan Nabi pada sabda, "Iza kana akhirul lailatin min Ramadan bakatis samawati." Telah menangislah dan telah teriaklah oleh 7 lapis langit. Langit teriak weh, bertepik langit. Teriak. Apa kita teriak, aduh teriak, sek teriak. Langit teriak. Apabila malam bagi akhir Ramadan, langit menangis dan langit bertepik dan teriak. Wal ardu, dan bumi pun teriak, bumi pun menangis. Wal malaikatu, dan para malaikat pun menangis juga weh. Akhir bulan Ramadan tapi kita muja tak ada kena puasa deh. Tiba kita bila Nabi Muhammad kan ada kena puasa yang ke tengah hari boleh duduk kedai kopi misalnya. Tu kita. Tapi langit hamba Allah Taala tak ada akal. Bumi hak kita duk nyatak ni tak ada akal. Tapi dia saat ni teriak apabila bulan Ramadan tu nak habis, bertepiklah langit, bertepiklah masalah bumi, bertepik malaikat saat ni. Kenapa? Musibatan li ummati Muhammad, yakni kerana musibah terkena dan menimpa bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqil, maka orang kata, orang tanya, "Ya Rasulullah, apa makna musibatan li ummati Muhammad?" Tertipa dan mengenai bagi umat Nabi. Faqil, maka ditanyakan, "Ya Rasulullah, ayyu musibah?" Apakah musibah itu? Yang mana ai musibatun hiya, yang mana dah dikatakan musibah? Dah. Jadi ada orang tanya daripada kalangan sahabat tanah. Dia katanya, ai musibah hiya, apakah ia, yang manakah musibah yang menimpa lah ia di atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun berkata dan sabda, "Zahabu Ramadan," pergi dan hilanglah oleh bulan Ramadan. Tu muradnya langit itu teriak, langit menangis apabila bulan Ramadan saat itu akhir.
akhir bulan Ramadan, langit menangis-nangis, mengatak-ngatak, dan bumi pun teriak menangis weh. Dan para malaikat di langit pun menangisnya kerana menipunya di atas umat Nabi Muhammad. Maka sahabat pun tanya Faqil, maka kata sahabat, ayyu musibah, yang manakah bala bulan Ramadan? Nabi pun jawab, musibah tiga tu makna zahabur Ramadan, bulan Ramadan nak gida. Sebab bulan Ramadan awaluhur rahmat, awal dia tu rahmat, wa awsatuhu maghfirah, di tengah-tengah dia tu keampunan, wa akhiruhu, dan akhir bagi bulan Ramadan dikata itkun minan nar, ialah merdeka daripada azab api neraka. Sebab itulah sahabat ada tanya, apa dia yang mana musibah apabila ada akhir bulan Ramadan? Maka sahabat tanya gitu, Nabi kata zahabu Ramadan, yakni bulan Ramadan itu nak pergi, itu satu bala. Sebab tu bulan Ramadan nak mari kena suka belah-belah. Sebab tu sahabat tu di Madinah dan Allahu Akbar, apabila datang Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Hey Allah, mintalah aku sapa hidupku ni bulan Ramadan. Minta mu wisapa juga. Allah ada lalaning wisapa Ramadan, supaya kita duk jel lalaning ni, duk jel dalam bulan Syaban tak berapa hari Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Hey Allah, minta mu sampailah akan kami di dalam bulan Ramadan. Karena apa? Karena hilang bulan Ramadan ini satu bala yang amat besar bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kata zahabur Ramadan itu satu musibah, satu kemalangan, satu bala bagi umat Nabi. Karena apa? Boleh kata kemalangan, boleh kata bala. Nabi katanya fa innad da'awati fihi, kerana sesungguh bahawasa segala doa-doa, kita akad doa, fa innad da'awat, maka segala doa-doa fihi, di dalamnya, di dalam Ramadan ini, mustajabah, diterimakan oleh Allah dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu musibah tu apabila bulan Ramadan nak habis, tapi bulan Ramadan nak marilah ni, kita tak ada serabut, kita nak buat semuju supaya sahabat-sahabat duduk dalam Madinah, oh ya sangat gembira, ya sangat serenok, ya sangat ramai apabila nak datangkan bulan Ramadan, hudud Ramadan. Sebab tu orang Arab tu belum pada nak Ramadan pula lagi, ya tulis dah dengan akar kat apa, ya wak dah pelita li'lak ya Ramadan Karim, dia tulis dengan pelita li'lak ya lu dah, tak payah rumah ya, tak payah pintu jendela dia pintu besar, ya tulis dah akar Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. No ya taya saat itu sangat-sangat suka, dia mesrur, dia gembira dengan bulan Ramadan. Ya wak dah dengan akar dengan nah pelita li'lak ni tulis lu dah, kau harap tu bagi jalan nari Arab. Nari Arab apabila nak masuk Ramadan, maka suasana tu dia panggil suasana tu je hidup. Dengan pelita li'lak, dengan pelita tulis akar Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Sebab telah kehilangan apabila akhir bulan Ramadan itu dikata kemalangan dan bala yang amat besar di atas umat Nabi. Karena Nabi kata di dalam bulan Ramadan apabila seorang hamba tu akadkan berdoa dengan Allah, Allah Ta'ala tak tolak doa dia. Pada doa tinggi sikit, ni kan doa pun nampak malah ngata email pun, tak email doa ya kecek kau lain, tak email dok wirid ya kecek. Banyak ke apa kita ni, kalau dia mau dok wirid kita dok kecek lek luar tepi tu pun dok kecek. Orang dok wirid lah sejik kita dok kecek, orang dok doa kita kecek. Nah, rugi malah dari mau tanya tu, kalau orang kecek tiga email doa boleh apa? Tak ada boleh apa, boleh bahala atas dia. Ada kerana doa dalam bulan Ramadan sangat-sangat diperkenan, diterimakan oleh Allah. Pak Nabi kata was-sadaqatu makbulatun, dan segala sedekah-sedekah di dalam bulan Ramadan ini makbulatun, diperkenan dan diterima akan dia oleh Allah. Doa saat ni doa banyak, bila puasa doa banyak. Lepas tu kalau isi anak kita tak reti tu, mau dok sel semua dah, nak dok pergi rumah. Puasa hari anak kita beranak, hak anak tak reti,
hak anak kerah perau, hak anak tak dengar kata mak dengan ayah tu, pergi puasa hari anak tu beranak tu. Pas ni kita dekat-dekat Ramadan, kalau kita puasa kebetulan dengan hari dia beranak, maka kita berdoa di situ banyak-banyak. Kerana puasa kita di abang negara, doa kita di dalam bulan Ramadan ini, doa kita tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah apabila hilang Ramadan, akhir Ramadan, langit teriak, bumi menangis, dan pula malaikat saat itu bertepik di langit weh. Karena kemalangan bagi umat-umat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kehilangan bagi yakni bagi masalahnya bulan Ramadan. Sebab Nabi tahu fa inna da'awat fihi mustajabah was sadaqat makbulah, dan segala sedekah-sedekah sana diterima oleh Allah. Lebih banyak sedekah nah. Sedekah pagi-pagi, kalau siapa dia nak murah rezeki, buka pintu pak jumpa dengan sawa apa, kita saat ni mula dengan sedekah 10 kok ataupun 20 kok. Lebih-lebih lagi orang menega, kalau nak murah rezeki, kalau nak rezeki itu berkat, maka banyak sedekah lah puasa ni. Sebab kita nak royak satu hikayat dan satu cerita masa buat kita duduk luar negeri. Orang Arab dia cedek satu bilik, air dalam bilik tu penuh. Pelajar ada berapa ribu di dalam Syam, di dalam Syria, dia bagi seekor seorang. Pas berapa ratus ekor, apa ribu ekor, kira pelajar beribu-ribu. Malaysia 400-500, Thailand 200-300, Indonesia 400-500, Yuzuk Komar ada 102, Somalia lagi, Pakistan lagi, berapa ribu orang pelajar. Lepas tu pelajar hak tasjil nama daftar long tabiang tu boleh berlaku 1000 orang, 1000 ekor air boleh. Lepas bukan buat kita saja. Lepas tu dia cadang dalam bilik besar, pelajar hak tasjil hak boleh nama hak itihad dia persatu way ya habis nama tu, maka dia hantar di pak orang Arab tu deh. Hak long tabiang boleh air sekor. Kalau duduk dalam rumah 5 orang, 5 ekor air. Nak royak kata Arab dia cedek sana air dalam sehari-hari tu 200-300 ribu. Kerana ia faham hadis Nabi kata wasadaqat, sedekah-sedekah di bulan puasa ni diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah Nabi kata as-sadaqah tadfa'ul bala, sedekah ini menolaklah akan seorang daripada bala Allah Subhanahu wa taala. Kerana sedekah dia dapat melihara sad dia tu, meliharakan seorang daripada azab api neraka. Sad, sedekah dia 4 haraf. Sad, da, qaf, ta. Sad tu ulama tafsir tasunu sahibiha, dia akan peliharakan tuai saat itu dengan sebab sedekah min azabillah, ataupun daripada azab Allah. Sebab dah sad tu orang panggil tasunu sahibaha, dia meliharakan tuan itu daripada azab Allah. Dan dal daripada sadaqah tu, dal tu dia saat ni tadullu, dia akan menunjuk akan tuan dia ila tariqil jannah, pergi kepada jalan syurga Allah. Qaf saat ni tu dia saat ni tu gawa dia akan peliharakan tuai dia saat ni daripada benda-benda tak baik, benda-benda ia wasa benci daripada dunia dan akhirat. Dan masalah ta ataupun dikatakan ha marbutah pada sedekah, yakni al-hidayah ila tariqil jannah ataupun al-hidayah ila tariqil haq, dengan sebab sedekah tu. Sebab tu orang Arab dia faham benar, dia sedekah benar. Siapa beratus-ratus ribu pun ada, siapa beribu-ribu. Sebab tu bulan puasa ni kita sedekah lebih banyak. Wal hasanat, dan bermula kebajikan-kebajikan di dalam bulan puasa ni mudha'afatun, ialah diberganda-ganda akan dia. Amalan kita di dalam bulan puasa ni berganda weh. Amalan fardu, satu fardu misal kita semaya subuh tahajud, semaya subuh setar lagi, satu fardu subuh Allah Subhanahu wa taala akan ganda pada kita 70 fardu. Amalan sunat kita
Allah Ta'ala akan ganda seumpama pahala dia seumpama amalan fardu. Hak fardu ganda naik sampai 70 fardu. Amalan sunat kapit waktu qabliyah ba'diyah bagi zuhur, semaya sunat asar, Allah Ta'ala ganda supaya pahala fardu. Atana wal hasanat, dan segala kebajikan dalam bulan puasa mudha'afatun, yakni diberganda-ganda akan dia. Lagi pula wal azabu madfu', dan bermula azab itu ditolak akan dia. Azab saat itu ditolak. Sebab tu datang pada satu hadis lain, pintu neraka dikoci dan diselak akan dia di dalam bulan Ramadan. Hak bukannya pintu syurga saja. Syaitan ditahaukkan akan dia, dibelenggukan dia, dicapak dan ditahauk di dalam laut. Itu dia. Sebab itulah di balai bulan puasa, dan kita jangan berugilah ibu bapa. Karena doa kita innad da'a fa innad da'awat mustajabah, was sadaqat maqbulah, wal hasanat mudha'afah, wal azabu madfu'. Nah, mana katanya apa dianya? Masalah doa-doa kita diterimakan di dalam bulan Ramadan, dan amalan-amalan kita tak ditolakkan oleh Allah, dan pahala-pahala kita dibergandakan dia, dan pula azab itu akan ditolak. Pintu neraka Allah Ta'ala tertutup dan kocikan akan dia. Gitu ibu bapa. Nah, insyaAllah dah kita ingat tu masalah bulan puasa kita kena jadi kuat sikit. Patu Quran jangan tinggal. Baca Quran wi banyak, baca Quran wi kuat, wi khatam juga sekali. Lalah mana dia tak ada pun khatam juga Quran. Buat pandai baca Quran, kena wi khatam juga Quran. Kalau Imam Syafi'i kita khatam ni 10 kali sebulan. Bulan puasa saja Imam Syafi'i kita khatam dalam masa 10 hari 20 kali, 10 hari 20 kali, 10 hari 20 kali. Makna kata dalam masa sebulan Imam Syafi'i kita khatamkan Quran ialah 90 kali khatam. Tapi kita nak pergi sampai setara tu kita rasa pun payah. Kita wi khatam dalam sebulan tu sekali tak pada sekurang-kurang. Kalau boleh 3 kali kau terlebih comel. 3 kali kau terlebih molek. InsyaAllah dah. Ibu bapa apa tu? Puasa pun panjang dah ni, masuk 11.30, tapi alhamdulillah bagi orang sini terima dengan sangat-sangat baik. Istima' apa orang panggil? Istima' ataupun istima' dengan cara baik, berdengar dengan cara molek. Alhamdulillah, dengan apa yang mau kecek tu, kita berharaplah Allah Subhanahu Wa Taala bagilah kepada orang-orang di sini kebaikan dan kebajikan. Ambo kecek sejak lebih dah ni. Nah, patut ambo dah sepanjang dah lah. Takut tengah malam sangat, ambo pun tengah malam. Adik kakak pun sini pun tengah malam juga. Dah, tapi wasa hingga dah ada muduk sini dah. Ambo nak kerja lagi. Dah. Patut insya-Allah lah. Kita terima kasih banyak-banyaklah kepada ahli kampung di Tasu ni yang berikan sokong ni. Patut yang berikan sambut teh yang terbaik, yang utama sekali kepada Imam Khatib dan pula Tok Nebeh dan adik kakak kampung sini yang sambut ambo dengan secara baik. Ambo terima kasih dengan banyak-banyak, dan terima kasih daripada awal tadi sehingga sampai akhir. Patut kalau ada tersalah ataupun tersilap di dalam cakap pembo, dan mau harap kemaafanlah dengan adik-adik kakak kampung sini, dengan kak bapak dan kak ibu. Anak kecek tu boleh kecek lagi, tapi jauh malam. Kerana jauh malam ambo pun mari pun jadi lewat sikit kerana jauh juga jalan ni. Lepas tu dia mau tanya soalannya, apakah hukum lepas binatang mudarat masyarakat? Lepas apakah hukum lepas binatang patut jadi mudarat masyarakat? Satu, apakah hukum orang menentang agama? Dua soalan dah. Menentang dah tu. Menentang agama dah tu dah. Dia tanya masalah apakah hukum lepas binatang. Lepas binatang yang lembu, kambing, pori ini lepas dah. Tak ada wak kanen dah.
Kalau lembu tak ada jerat lembu. Kalau kambing pun tak ada pakai jerat hidung, kembu tak ada jerat hidung. Patutnya gomo belaka bagi orang apa ini. Patut mudaratlah masyarakat saat itu dengan sebab kambing dia, dengan sebab lembu dia. Kalau kawasan kita kono kok tanami anak dia, tanami anak getah tu gomo di lembu ya. Patut kita nak hukum kata boleh kebajik ke tu ilmu. Wasa jauh tu. Wasa jauh. Sebab kambing ya lembu dia ni jadi mudarat masyarakat. Anak lekana anak kayu demo dimakankan olehnya. Anak dia dimakankan oleh kambing dan lembu dia ya lepas tu. Ya pasal orang panggil pera kawin jadi sekawin tapi tak ada juga hidung, tak ada wak kandai. Pergi tidur rata-rata. Kadang-kadang yang nak tabatah waktu malam ketika hujan-hujan nak tabatah dia mau buat mutu derah-derah tak nampak tak kambing tak nampak lembu tepuh lembu. Dia motor nak habis duit belana pergi hospital. Puluh-puluh ribu kena jahat belah-belah jarum. Pas tapi tu lari perak tak mengaku bukan lembu dia. Mudarat ke tak mudarat? Mudarat. Kemudian Nabi kata dalam satu hadis, la darara wala dirar. Jangan kamu mendaratkan diri dan pula jangan buat mudarat ke orang lain. Hadis kata la darara wala dirar. Jangan gawat tidak jenis mudarat untuk diri dan pula jangan mudaratkan orang lain. Mana mudarat diri? Amo nak misal mudah-mudah. Otak dak molek-molek, otak dak segar molek-molek, patutnya pergi minum arak, pergi makan ketum. Hak ni mudaratkan diri. Diri dak molek-molek, otak ya Allah Taala wis segar-segar, wis sehat-sehat. Nyogi minum arak we. Bawa minum arak tu pening mabuk pening makna. Mabuk pening mutablik siapa muta siapa tak khabar. Ni orang panggil mudarat siapa? Mudaratkan diri sendiri. Lepas tu Nabi kata wala dirar dan pula tidak jenis mudarat yang lain. Supaya ni pera kambing, pera lembu, pera itik, pera ayat lepas ikut dia. Naik tak perabung demo kalau ayat, kalau itiknya berak dalam basah demo macam-macam. Kemudian lagu ni Nabi kata masuklah hadis la darara wala dirar. Kemudian tidak ada jenis mendaratkan diri sendiri dan tak boleh kita nak mendarat kepada orang lain. Pak hukum duk di mana fiqh kata? Haram kata haram. Haram. Berdosa tak tuan nak tanggung dosa. Kalau misalnya dia demo beli seorang, nah lo ni 100 orang. Lepas tu kami yang pergi makan, siapa mampu dia demo tu. Lepas tu apabila orang pergi royak, dia awak tak tahu. Siapa dia tanggung masalah dosa duk pergi kenak tu. Lembu ayat itik. Lembu dah salah. Lembu tak ada salah sebab dia tak ada akal. Kambing ada salah, tak ada salah sebab dia tak ada akal. Taklif Allah, khitabullah tidak menghadapi kepada kambing dan pula lembu. Dengan sebab lembu dan kambing dia tak ada akal, khitabullah, taklif Allah tidak ada ke atasnya. Tapi hak salah tuai lembu, tuai kambing tu berdosanya. Sebab tuai kambing ada akal. Tuai kambing ada akal. Tuai lembu ada akal, ada akal. Pas berdosa tak tuai kambing, kan berdosa tak kambing tak lembu. Lembu dan kambing tak berdosa. Hak berdosa tuai lembu, tuai kambing tu sebab ia ada akal. Khitabullah wajib dan tutup ke atas dia sebab dia tu ada berakal. Pas satu habis kata, apakah hukum orang menentang agama? Orang inat ataupun kecek mudahnya mutadaddin, orang yang berlawan, orang yang menentang akan agama. Apakah hukum? Kalau dia menentang agama, kalau dia tu ejek-ejek agama, ni waliyazubillah ibu apa? Orang berlawan agama mutadaddin, yakni orang yang menentang dan berlawan dengan agama ni, dia bukan lawan dengan kita tu imam. Nampak Zuhir ya lawan Tok Imi suyo semaya. Ya tak kawan tak mau pergi semaya. Tok Imi tai mari jemaah, tai mu 2 minggu dah ni tak mari jemaah. Tok Imi duk gaduh pun dengan kita. Kok kita kalau kita masuk neraka kita, bukan masuk neraka Tok Imi. Jadi berlawan weh. Tok Imi tagilah sejik hati 3 kali mu Tuhan koci hati. Ikutku hatiku. Caklah. Orang yang berlawan dengan agama ni,
dia tak ada rahmat, dia tak ada nikmat dah dia. Lepas tu imam tak mari semaya. Maya kata imam, pada matamu tak takut razak tu. Berapa kau nak masuk dah dengan kau tak masuk kau siapa dia nak masuk wadah. Tuhan kecewa dengan kau tak ada siapa ni masuk nyanyi kau Tuhan ada sedak dia oi. Sedak ya kecek. Dah. Lepas tu orang lawe dengan agama ni gaduh-gaduh dia jatuh agama. Yang mau pergi semaya tu. Oi, tak kawin tak wajib semaya. Tak kawin tak wajib semaya. Makna kata dia tu ingkarkan hukum Allah. Kadang-kadang benda wajib dah dia perharu. Nanti minta mungkin pergi semaya jemaah tu. Oh, tak wajib tak kawin. Sebab awak tak ada duduk di kampung tasu ni kali. Tak wajib tak kawin semaya jemaah. Dia pergi perharu benda yang wajib dah dia kata tak wajib dah dia. Ini mengingkarkan masalah ijma' daripada ulama katanya semaya ni semaya jemaah semua ijma' kata wajib ala kulli mukallafin, dia ingkar ijma', maka dia tu kufur. Kadang-kadang kau dah menetek agama, lawek agama tu berdosa besar. Amo nak contoh lagi supaya tino. Dia kata mu kelubung besar-besar ke dok kelubung halal nampak aurat berdosa. Oh, apa dia aku kelubung dah ni. Jalan belaka tu. Benda lawe belaka, belawai agama belaka tu. Patut jatuh pusat dok luar. Apa dia pusat dok luar dosa. Tak ada berdosa. Ayah kata tak ada berdosa sisi dia. Ya payah buku agama tapi kita buku agama ni nak kecek pun dia kena tengok tepat. Jangan duk ceramah tak tahu tepat tu. Dia mau kata mari datuk ni ceramah tak berhenti. Tak leh gak tu. Orang panggil nak buat benda baik tak jadi baik. Nak buat benda molek tak jadi molek. Kita nak pilih gak tepat tu, tepat nak kecek. Kadang-kadang duk kedai kopinya ceramah. Ceramah lebih pada buat Espanyol lagi. Tak leh juga. Nak tengok tepat. Sebab itulah mana kata hukumnya masalah kata masalah orang lawe agama ni hukum dia lagu mana? Hukum dia saat itu kalau dia lawe, siapa dia saat itu ingkar, siapa benda harum dia kata wajib ataupun benda wajib dia kata halal ataupun harum, maka tah dia tu ada jadi kufur. Amo nak misalah ni lah mudah-mudah. Dia mau kata mangga nak misal mudah-mudah lah ni mudah-mudah. Dia mau kata di zaman lah ni bahasa ia jatuh tino. Bahasa ia jatuh tino. Campur bahasa ia akhir zaman. Hukum Islam kata ana weh. Islam ni dia tak ada batal ila yaumil qiyamah. Masa Allah syarak Nabi hukum syarak ni dia siapa hari kiamat. Jatuh tino aji Nabi dia tak leh mata-mata. Ya hari siapa kiamat. Lepas tu kita kata jatuh tino tak apa zaman lah ni. Labuk dia, pesing dia. Lepas mungkin kata labuk jatuh tino tak apa, makna kata memperhalal jatuh tino boleh duk kali. Tak boleh. Ni kena beringat kau cakap pai kita kadang-kadang jatuh agama 3 ya. Pertama perkata yang kedua perbuatan, yang tiga pegang. Jatuh agama jadi jatuh daripada Islam, terlucuk daripada Islam kena mengucap semula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang pertama terlucuk dengan sebab perkataan semaya tak wajib tak kahwin nak tok nebeh. Semaya tak wajib tak kahwin ayuk abata. Ni jatuh agama sebab perkataan. Dan jatuh agama yang kedua sebab perbuatan. Mana perbuatan? Dia sembah pangkayu, bokok-bokok. Dia sembahkan berhala, bokok-bokok. Sembah lain daripada Allah, ya'budu ghairallah, beribadat seorang selain pada Allah sebagai ibadatan, sebagai satu ibadat. Ini perbuatan membawa pada seorang jatuh agama. Dan jatuh agama selagi orang panggil ke i'tiqadan, yakni akidah, i'tiqad pegangnya dia. Dia pegangnya ada lagi Tuhan selain pada Allah.
Tuhan lain pada Allah ada. Bukan Allah saja, Tuhan lain pun ada. Seperti orang buza, seperti orang kafir yang pegang selain pada Allah, tak ada Tuhan lagi. Hari kita ada zikir hasbi Allah wa ni'mal wakil setengah, ataupun zikir setengahnya lagu mana zikir kita astaghfirullahal azim, ataupun katanya ma siwallah tu ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di dalam hatiku selain pada Allah. Patut orang tu pergi pegang kata ada lagi Tuhan selain pada Allah, pada pihak memberi kuasa, pada pihak memberi kesal, ada selain pada Allah. Bukan Tuhan sah. We kesal. Angin gombak ni kita tombak lauk duk kesal. Bukan Allah seorang. Ada yang lain kesal. Kamu pergi silap dah tu mempegang tu. Kalau mempegang iktikad macam tu, maka mu tu kufur dah. Kufur. Gitulah ibu bapa, insya-Allah dah. Qadar tu dulu, alhamdulillah. Amo boleh beri jawab banyak ni dulu malam ni. Lepas tu amo harap kepada kapal tasu ni, pakak-pakak boleh buat amal. Lepas tu amo terima kasih banyak ke orang sini yang sambut amo dengan baik. Duk tah perahu malam ni, duk tah perahu. Nah, kita berasa rupa duk tah perahu Titanic dah. Tah perahu Titanic nak royak awak-awak takut itu dak. Tak apalah, taruh dulu simpan main royak li akhir. Deh. Perahu duk tah perahu deh. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak ke orang sini yang berikan masalah orang panggil besar, mulia, hormat kepada saya. Saya terima kasih banyak-banyak. Lepas tu saya berdoalah kepada orang sini, minta Allah Ta'ala buka hidayah pada jes sekarang hingga siapa dalam bulan Ramadan ni. Minta orang sini boleh jaga amalan, boleh jaga Quran, boleh jaga anak, boleh jaga isteri, boleh ibu boleh jaga anak, boleh jaga semua di dalam kehidupan. Lepas tu boleh jaga cara-cara kehidupan di dalam Islam, cara taat ke Allah dan Rasul, dan pula kepada pemimpin-pemimpin. Pas saya harap pemimpin-pemimpin di tasu ini sebagai jadi pemimpin, jadi qudwah, jadi perikutan bagi rakyat-rakyat ataupun orang-orang di sini. Jadi qudwah, jadi uswah bagi yang terbaik, uswah yang terbaik bagi orang-orang di sini. Nah, harapnya begitu, insya-Allah. Amo harapnya orang sini tu jadi orang baik dan orang-orang yang soleh, patut orang-orang yang direda oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia hingga sampai ke akhirat. Minta bi Allah Taala reda dengan hidup kita, reda dengan amalan kita, reda dengan kehidupan, dengan rezeki, dengan anak isteri, dengan cara apa pun minta bi Allah Taala reda. Sebab tu kita kata pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku redakan dengan Tuhan saat itu, dengan Allah sebagai jadi Tuhan. Raditu billahi rabba, aku reda dengan Allah tu Tuhan sebagai jadi Tuhan yang duk milikkan akan daku. Wa bil islami dina, aku puas hati dah agamaku Islam. Lagi pak aku puas hati pula wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, Nabi Muhammad tu sebagai jadi nabi dan rasul aku. Sekadar tu, insya-Allah kita minta sekadar tu dulu kepada adik kakak apa sini. InsyaAllah kita berjumpa semula dah. Kalau umur panjang, amba boleh mari sini pula, boleh jumpa dengan ahli kampung sini. InsyaAllah. Nah, kita minta sekadar ni dulu dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.